Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Ra'di. Suratul Ra'di, surah yang ke-13 di dalam juzuk yang ke-13, bermula dari ayat 5. Ayat 5 iaitulah bagaimana orang yang tidak dapat hidayah walaupun mereka hidup sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak menjadi pengikutnya. Allahu akbar. Sebab itulah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla walaupun kita duduk di ujung dunia ni, akhir zaman, tapi Allah Ta'ala pilih kita sebagai hamba-Nya yang beriman. Kita kata inilah nikmat besar, anugerah yang tidak terhingga yang Allah Ta'ala beri kepada kita, anugerah iman, Islam, menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang kelima dalam surah ini. Bagi pelajar yang ikut dengan tafsir pimpinan Jawi, muka surat 466. 466. Kita nak tengok skrin puak kafir ni ada dua perangai. Sama ada dia cabar ataupun dia lawan. Ini dua tu ya. Masya-Allah, tabarakallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Balik semula kepada ayat kita, ayat yang kelima. Para jemaah sekalian, kita tengok ayat yang kelima ni mari dari mana? Ini mari daripada setelah Allah SWT tunjukkan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang nampak dilihat. Para pelajar, tanda ayat Allah Ta'ala ni ada dua kategori. Yang pertama dia panggil ayatun manzuratun,
ayat tanda yang boleh dilihat. Siapa dia ada mata, dia boleh tengok. Kita boleh tengok langit, kita boleh tengok bumi, kita boleh tengok segala yang ada di antara langit dengan bumi yang ada depan mata kita. Hayawan-hayawan yang pelik-pelik, pokok-pokok yang pelik-pelik yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lepas yang kita baca. Apa ni, pokok-pokok, buah-buahan, air yang sama, bumi sama, buah berbeza, rasa tak sama. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Apa lagi nikmat Allah Ta'ala yang kita nak cari, kan? Buah tempat sama, lain dia punya rasa. Kita kata itu di antara tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Namun begitu, akan ada sekumpulan manusia yang tidak percaya, yang tidak beriman. Bila tak beriman, kita tengok ayat yang kelima, Allah SWT cerita kepada kita tentang mereka. Allahu Akbar. Gitulah nak kata apa? Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Dan jika engkau ada merasa hairan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau merasa pelik, ada juga orang tak percaya. Depan mata dia bukti-bukti yang terbentang luas. Sampai orang pakcik badui cakap senang je nak tahu ada Tuhan. Dia cakap dia buat patah dia. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tengok ada tahi unta, mana adalah unta. Kalau kita tengok ada dunia ni, ada pencipta. Dua patah ya. Pasal itulah iman orang badui simple-simple, dia tak payah duduk mengaji kelas fardu ain apa. Dia pergi tanya Nabi dua patah, dia beriman. Dia kata aku tak akan tukar lagi dah. Masya Allah, Tabarakallah. Itu dia panggil iman yang mantap. Maka Allah tak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu jangan pelik. Kalau mu pelik mereka tak percaya, fa'ajabun wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum, maka sungguhnya pelik, menghairankan perkataan mereka yang kafir itu. Ia mengatakan, hak ni lebih pelik lagi. Dia ni lebih pelik lagi. Orang kata hak ni parok lagi pada hak awal dulu. Apa dia kata? أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Hei, adakah apabila kami telah menjadi tanah? Kita jadi tanah tak? Mana dalam kepala dia, itulah realiti manusia hidup, kan? Bila mati, masuk dalam kubur, jadi tanah lah dia tu. Hancur lembu habis. Betulkah kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian baru? Saya kata mana ada lagu ni. Ini dia mula rasa pelik, rasa ajaib dengan janji nak bangkit semula lepas daripada mati. Dia kata pelik. Maka Allah kata, kalau merasa pelik kata-kata dia hak dulu, mempelik lagi mereka tak percaya dengan al-ba'ts, dengan dibangkit semula setelah mati. Siapa dia yang tak percaya ni? Puak-puak yang tak beriman pada Allah Ta'ala, dia tak beriman pada hari akhirat, dia tak percaya. Jadi kita kena letak kategori pelik apa kita dengan dia. Dia memang tidak beriman. Yang kita yang sudah beriman ni, mantap ke tidak iman kita? Mantap ke tidak persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Baik. Kalau begitu keadaan mereka, tanda tuan-tuan, kalau itu keadaan mereka, maka Allah Ta'ala hukumkan ke atas mereka 3 perkara. Tulis. Yang pertama, ulaika allazina kafaru bi rabbihim. Mereka itulah, ini nomor 1, hukuman yang pertama. Mereka itulah orang-orang yang kufur engkar kepada Tuhan mereka. 1. Mana kalau itulah peranganmu, kalau itulah level kamu, standard kamu, tak percaya, tidak beriman, maka mukafir.
Apa lagi nak kata? Bahasa kita hari ni tak boleh kata kafir. Habis nak kata apa? Non-Muslim. Supaya lembut-lembut sikit. Kita kata non-Muslim tu apa? Kafir. Hak tu lah juga. Nak kata apa dah? Yang dia tidak Islam, kafir. Cuma kalau kita bercakap berdepan, orang tak kata, para kafir lah. Contoh dalam majlis kita ni, ada orang Islam, ada bukan Islam. Kita kata, orang-orang yang beriman, orang-orang kafir lah. Orang tak kata lah gitu. Berdepan orang tak kata, tapi secara realitinya, boleh kita kata. Sebab Allah Ta'ala sebut. Yang kedua, apa jadi dengan puak-puak engkar ni? Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan merekalah yang akan dibelenggu dengan belenggu-belenggu pada leher mereka. Allahu Akbar. Bila ni? Pada hari kiamat. Ada ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan yang pertama sekali belenggu di sini bila berlaku pada hari kiamat esok. Aghlal, belenggu di tengkuk. Allahu Akbar. Ada kata belenggu di sini amalan dia yang jahat, duk belit dia. Allahu Akbar. Kan dalam ayat lain Tuhan kata, pada hari dipanaskan barang-barang perhiasan yang tak keluar zakat tu. Dipanaskan, hak tu sendiri tu jadi belenggu dia. Yang ketiga, aghlal di sini maksudnya muqayyaduna bid-dalal, mereka itu diikat dengan kesesatan. Bila dia sesat, dia tak akan jumpa lagi jalan beriman, wal iyaz billah. Bila sesat, dia tak akan jumpa lagi jalan beriman. Jalan beriman ni bukan senang nak dapat, kan? Jangan main-main. Maka inilah yang dikatakan aghlal, hak utama sekali. Ya, para ahli tafsir kata yang awalah belenggu pada hari kiamat. Atas dunia ni kita tak nampak pun apa yang berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada belenggu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam kumpulan ini. Yang ketiga, hukum yang ketiga, tanda wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan merekalah yang dibelenggu dengan belenggu pada mereka, pada leher mereka itu, merekalah juga ahli neraka yang kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Cuba perhati tengok di ayat kita tu. Kalau tafsir pimpinan nampak 3 kali ulaika wa ulaika wa ulaika. Masya-Allah tabarakallah. Itu dia panggil betapa indahnya susunan Al-Quran. Tetapi dalam ayat 5 ni tidak indah hukuman kepada orang yang kafir. Sebab kalau kafir indah apa main hukuman ni? Kerana itu bahaya orang yang pergi dengar orang taranum Quran dia tak faham. Kalau kena qari baca sedap wa ulaikal aghlal wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, bertelai suara dia sedap pula, hak job dengar bertepi, Allah sedapnya. Sedap lagu mananya segala hukum yang berat-berat berlaku atas kepala tu. Ni kita nak orang panggil nak respon kepada bacaan apa, tengok tepat juga, jangan duduk main. Wa ulaika ashabun nar pun sedap juga. Jangan. Itu dia panggil orang tidak mengaji lagi tu nyanyi kita. Pasal itulah kita baiklah kalau kita boleh tadabbur, kita boleh memahami makna Al-Quran. Bagi saya itu satu peringkat yang cukup menarik. Sebagai orang panggil peringkat awal ni, comel dah tu kita tu. Peringkat hak tinggi lagi. InsyaAllah kita boleh memahami isi kandungan, boleh beramal dengan dia, itu dia panggil darjat yang tinggi. Tamaklah kita perbincangan ringkas ayat yang kelima. Kita pergi kepada ayat yang keenam, iaitulah ayat yang menunjukkan puak-puak yang engkar, yang kerah kepala, yang tak dengar kata ni, apa dia jadi apabila dia tak dengar kata. Dia panggil tak dengar kata puak ni. Kerja dianya nak lawan, sentiasa nak lawan. Orang Kelantan kata lawan semua puak dia, tak kira kau kan. Tengok ayat 6.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. Dan mereka meminta kepada kamu menyegerakan kedatangan perkara buruk, azab yang dijanjikan sebelum mereka memohon kebaikan. Dia sepatutnya bila kita dengar benda tak baik, kita minta berlindung. Ini orang beriman, ini orang yang beriman. Bila dengar benda tak baik, astagfirullah, auzubillahi minasyaitanirrajim, minta berlindung. Puah-puah tak percaya, dia bukan minta berlindung. Bila nak duk main lagu tu, kan? Bila maknanya dalam ayat ini kata di para ulama tafsir, puak-puak kafir ni dua perkara. Bila kita sebut tentang azab dunia, dia kata, mari, mana azab? Banyak hari dah dengar duk cerita azab. Mana? Nyelawan. Bila sebut azab akhirat, dia kata kami tak percaya, kita mati jadi tanah. Bila nak azabnya? Ini maknanya puak-puak ni duduk antara dua persimpangan. Kalau di ugut, diberi amaran dengan azab dunia, dia kata mari. Muhammad, mari lalu, nak tengok. Azab akhirat, cakap. Hok mati berapa lama dalam kubur, jadi tanah apa, jadi batu dah. Ada ni kepala pengak kuris, bawa mari tulang hok repuk depan Nabi. Dia mari, dia peracur tulang tu. Orang kata ramah ni. Hancurkan tulang ni, perak, campur. Muhammad, hancur lebur dan hidup balik. Allahu Akbar. Kan tiadalah akhir cerita surah Yasin. Wa nasiya khalqahu tu. Allahu Akbar. Dua. Tak kena belaka bagi dia. Suruh cakap benda kiamat, dia tak percaya. Cakap benda hak dunia, mari lalu. Allahu Akbar. Tengok ni, mai minta segera. Patutnya dia minta benda baik. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Padahal sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang yang kufur engkar seperti mereka. Sepatutnya muduk jalan sana sini. Kita dah baca panjang dah dalam surah-surah yang lepas, dalam surah Yunus, dalam surah Hud, kan? Dua tempat kita ni. Syirhatus syita' was saif. Mu tengok dah orang-orang yang telah dibinasakan, tak kena juga, tak jadi juga. Kita jadi kerugian. Sama juga manusia hari ni pun, kalau tak ambil iktibar daripada peristiwa yang telah berlaku, maka bila mari sekali lagi kita kena kali yang kedua, kita rasa lebih berat. Baik. Wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia yang bertaubat terhadap kezaliman. Jadi ayat ni ada sedikit perbincangan para ulama. Dia kata, di manakah keampunan Allah Azza wa Jalla itu? Ada yang mengatakan dia panggil keampunan muaqqat. Inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Orang tu zalim, tapi Tuhan bagi keampunan. Sekejap bila? Sementara turunnya azab. Makna Tuhan ampun di sini dengan makna menangguhkan hukuman. Tapi jangan leka, jangan lara. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Tuhanmu juga amat keras balasan azab seksanya terhadap golongan yang engkar. Di sini kata di para ulama tafsir,
Apa makna maghfirah di sini? Lazu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Allah Ta'ala melimpahkan keampunannya bagi manusia yang bertaubat terhadap kezaliman mereka. Itu bagi jelas lah. Mana kalau dia zalim, dia berdosa, dia bertaubat. Itu insya-Allah orang ini Allah Ta'ala memberi keampunan kepada mereka. Iza tabu, apabila mereka bertaubat. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala bukannya beri keampunan, tangguh pelaksanaan. Abu Jahal, dia berlawan dengan Nabi daripada seawal Nabi kita jadi Nabi sehingga Nabi kita berhijrah berapa tahun? 13. Nabi kita duduk di Madinah tahun yang pertama 14. Ramadan tahun yang kedua, maknanya masuk tahun yang ke-15 berlakunya peperangan Badar, barulah Abu Jahal mati. Artinya Tuhan bagi sekejap tempoh maghfirah dengan makna diberi penangguhan. Allah, dia panggil al-maghfiratul muaqqatah, bertempoh. Tapi kalau mu tak dengar kata juga, tak yutan juga balik kepada agama Allah, tak ikut juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mati. Itulah sunnatullah. Allah Ta'ala ni bagi tempoh bagi orang yang betul-betul bertaubat. Itu insya-Allah mereka termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat 7. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih innama anta munzir walikulli qaumin had. Berkatalah orang-orang kafir. Tengok ayat 7 ni, apabila diberi amaran bencana dunia, dia cabar selalu. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Mananya kata benda pelik-pelik ni? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada yang engkar, dan tiap-tiap umat yang terlalu ada nabinya yang memimpin ke jalan yang benar. Tengok nota di bawah, nota 440. Kaum kafir pada zaman Nabi, dia panggil kafir Quraisy dengan angkatan dengannya lah, kerana degil dan ungkal ni kerah kepala kita kata, tidak mahu mengakui mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mahu, sebab mukjizat Nabi ni tak nampak mana. Mukjizat dia Al-Quran. Mukjizat dia waktu di Mekah tu tidak banyak lagi, sudah ada dah. Waktu kemarau Nabi berdoa turun hujan. Dia mari nak minta bulan terbelah kan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, tapi tak puas hati. Dia nak mukjizat seperti Nabi Musa. Mari tokak, cabut tangan nyala seperti Nabi Isa kan. Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular, tangan keluar cahaya magic, ataupun menghidupkan orang mati seperti mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa boleh hidup orang mati. Atau seperti mereka meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengubah gunung ganang negeri Mekah menjadi sungai-sungai yang mengalir, negeri yang kering kontang. Allahu akbar. Dia pergi jumpa Nabi. Kalau betul mu Nabi, buat mari sebatas sungai Mekah ni, kita nak mandi sedak sini. Sedak je. Ada hak mari Muhammad tak sesuatu mu doa bukit Mekah ni dia jadi emas. Stokor tu emas belaka. Sedak juga cadangan dia kan. Bagi menjawabnya, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang lain. Itu Nabi, dia rasul yang memberi nasihat dan memberi amaran
Sesiapa yang beriman selamatlah dia, dan siapa yang engkar buruklah dia. Mudah ya, dua perkara. Mu ikut kamu selamat, kamu engkar mu binasa, tunggulah kebinasaan. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetap binasa, dan siapa yang engkar buruklah balasannya. Tengok akhir ayat Allah kata apa tadi? Walikulli qaumin had, dan bagi tiap umat yang telah lalu ada nabinya yang memimpin ke jalan yang benar, ke jalan petunjuk. Alhamdulillah, ana dah sebut kepada para pelajar dulu, hidayah itu ada dua kategori. Ingat lagi? Hidayah yang pertama dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah memimpin, mengajak, mengajar, berdakwah, itu kerja Nabi. Disambung oleh sahabat, disambung oleh tabi'in, disambung oleh kita. Walaupun kita ni termasuk di kalangan orang yang kerdil di akhir zaman, tapi kita termasuk di kalangan orang yang menyampaikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada masyarakat. Tapi satu lagi hidayah dipanggil hidayatut taufiq. Itu kuasa Allah Ta'ala yang buka hati manusia nak terima. Kalau kita tak jadi kita. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 7. Ayat ke-8. Ayat 8. Ayat 8 ni dipanggil cerita lain pula daripada ini, dia panggil munasabatul ayat. Daripada kita duduk bincang-bincang tentang kuasa Allah Ta'ala, tentang kumpulan yang menentang, kumpulan yang tak dengar kata, kita berpindah kepada kategori ilmu ma'rifah. Kita nak kenal Allah Ta'ala ni melalui apa? Ayatun maqru'atun. Ingatlah. Tadi anda sebut ayat Allah Ta'ala ni dua. Satu dia panggil ayat manzurah, ayat yang kita boleh tengok. Tengok belakang dah. Bumi, langit, cakrawala, pokok-pokok, orang-orang yang telah dibinasa zaman dulu, semuanya kamu tengok, kan? Sekarang ni kita berpindah kepada ayatun makru'ah, mana ayat yang kita boleh baca, yang kita boleh tengok melalui pengetahuan dan ilmu dan ma'rifah. Itu dia panggil ayat kita. Tengok ayat 8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allahu Akbar. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap seorang ibu. Mak dia tak tahu anak dia laki-laki ke perempuan. Tahu tak tahu? Tak tahu. Lepas pada kita pergi ultrasound. Lama kita ni panggil ultrasound. Tak, pergi scan tengok. Doktor kata agak-agak kemungkinan awak ni laki-laki. Kemungkinan anak awak perempuan. Tak sabar kita. Malik daripada klinik British lalu kedai anakku beli baju warna pink. Sebab misi kata anak kita perempuan. Balik. Pergi scan pula bulan depan. Boleh jadi laki-laki anak awak ni. Nak buat ada alat. Pula dah. Beli pula baju warna biru contohnya. Akhir kali tak tahu beli belakang sana. Keluar hak mana-mana pakai jadi. Tak tahu. Maknanya kita pun tak tahu. Allah SWT yang maha mengetahui. Pasal tu dia kata ayat ini berpindah kepada isbatul ilmi. Kita mengisbatkan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni kena kenal Allah Ta'ala dengan melalui ilmu. Dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim atau yang lebih. Tengok ni. Tengok nota di bawah, dia kata kurang lebih tu apa benda? Yakni sama ada anak yang dikandung itu satu atau kembar. Tanaksa. Kurang atau lebih anggotanya, kita minta selamat. Ataupun kurang lebih masa kandungan. Ada orang 9 bulan tepat. Ada orang lebih sikit.
Tak kira. Ada setengah orang ni doktor jangka dia akan melahirkan anak pada 20 hari bulan 1, 2021. Tiba-tiba 5 hari bulan sakit perut, keluar dah anak. Baby 20 hari bulan 1 jadi jangka lahir tu boleh cukup dah. Kita kata apa dah? Maknanya turun naik waktu ni Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jangkaan-jangkaan itu dia panggil agak-agakkan, kan? Agak boleh lah doktor buat agakkan melalui ilmu ultrasound dia tu, dia boleh agak. Budak ni sudah mengandung berapa minggu, kemudian dilahirkan bila, itu semua tu dia panggil andaian jangkaan. Kita tak nak buat lah, sebab itulah kata orang kalau jangkaan 2 minggu lagi nak bersalin tu siap lah. Kadang-kadangnya keluar awal, kita pun tak pasti bagaimana. Baik, Allah Ta'ala tahu laki ke perempuan dalam perut mak kita tu, kita tak nak kata apa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, inna ahadakum yujma'u fi batni umhi 40 yawman. Seorang kamu itu akan terkumpul dalam rahim mak dia 40 hari. Mula-mula jadi seketul daging, seketul darah, lepas tu jadi daging, jadi mudghah, seketul daging. Kemudian Allah Ta'ala hantar mari malaikat, dia tulis 4 kalimah, amalan dia, ajal dia, rezeki dia, akhir kesudahan dia, baik atau buruk. Kemudian ditiupnya roh. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Cuma Allah sebut sini, wa ma taghidul arham. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Ada yang kurang, ada yang lebih. Semua tu, semua kategori. Dalam tafsir pimpinan dia kata belaka. Ada kurang, maknanya seorang ya. Ada lebih, mengandung sampai 3-4 orang. Ataupun tempoh masa. Ataupun anggota. Ada yang sempurna dan ramai. Ada juga yang cacat. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kerana itu Nabi SAW sebut dalam hadis Ibn Umar, Nabi kata, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci perjalanan hidup kita ni 5 perkara, tak ada siapa tahu kecuali Allah. Kita tak tahu apa yang kita nak buat esok. Kita tak tahu apa yang ada dalam kandungan rahim tu, lama ke cepat, berapa orang, 3 orang, berapa orang. Kita tak tahu bila ke tepat turunnya hujan. Kita tak tahu di mana bumi kita nak mati. Kita tak tahu bila ke berlakunya kiamat. Hadis ini rawahul Bukhari. Baik, pergi kepada ayat. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan tiada suatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Takdir Tuhan sudah ada. Kita hanya mampu apa? Mampu berusaha melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita selamat. Itu saja kita ada. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang ke-9. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ini sifat Allah Ta'ala. Dialah jua yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kita jangan duk cabar. Tadi hadis ni kata 5 perkara ni. Orang kata, doktor kan tahu dengan ultrasound, itu andaian. Ahli kaji cuaca tahu dengan arsad falaki, itu juga andaian. Dia kata dijangka turun hujan, dijangka. Kadang-kadang tepat atau tak jangka, banjir besar situ. Nak kata apa? Di luar jangkaan. Sahabat-sahabat kita yang kena banjir, Allah Ta'ala lah bantu mereka menyelesaikan masalah yang menimpa, insya-Allah. Baik. Al-Kabir Al-Muta'al, Allah lah jua yang maha besar lagi maha tinggi mengatasi segala-galanya. Tak ada siapa lah nak atas kuasa Allah Ta'ala, tidak ada kuasa siapa. Kuasa yang adanya Allah Ta'ala beri kepada kita sedikit kuasa. Dengan ada kuasa sedikit, kita mula sombong, mula angkuh, mula macam-macam. Berlakunya cabar-mencabar, berlakunya perebut jawatan. Sebab apa? Ada sedikit kuasa. Sabarlah, utamakanlah kita ni kuasa Allah Ta'ala beri kepada kita, gunalah dengan yang baik, jangan duk buat kerah kepala tak terkalu. Baiklah, ayat yang ke-10. Sawa'um minkum
minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil-laili wa saribum bin-nahar. Sama sahaja kepada Allah. Sesiapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya, kita rahsia ke, kita royak secara terang-terang ke, dalam hati, dan yang menyatakannya Allah Ta'ala ni serupa ya bagi dia. Kita mau ada kita kata dengan mulut, orang dengar belaka. Kita khayal dalam hati, Allah Ta'ala tahu. Kita niat baik, kita dapat yang baik kan. Masya Allah, tabarakallah. Sama saja bagi Allah Ta'ala. Sama ada siapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan menyatakan. Sebab itulah kita diberi pahala niat. Kalau tidak, tak ada lah pahala niatnya. Kalau Tuhan tak tahu, nanti buat baru tahu kan. Dan juga yang tersembunyi pada waktu malam. Allahu Akbar. Wa man huwa mustakhfim bil lail. Malam ni kita sembunyi sebab gelap, orang tak nampak. Tapi Tuhan nampak. Wasaribun bin nahar, dan yang keluar berjalan pada waktu siang, Tuhan tahu belaka. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, Alhamdulillahillazi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dia boleh dengar semua suara hingga bangar, dia tahu belaka, detail. Wal laqad ja'atil mujadilah, datang seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW tentang masalah rumah tangga dia. Aisyah kata, wa ana fi nahiyatil bait, aku duduk tepi, mana rumah dia kecil ya, aku duduk sebelah gitu, aku tak dengar dia mengadu apa ke Nabi. Nampak dia cakap tu tapi tak dengar. Ma asma' ma taqul, aku tak dengar dia kata apa. Fa anzalallah, tiba-tiba Allah Taala turun ayat Quran, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Turun ayat Quran, Allah Taala dengar wanita mari mengadu ke suami dia. Aisyah kata, aku sebelah ni tak dengar. Allah Ta'ala Masya Allah Tabarakallah mendengar dia segala perkara, yang perlahannya, yang sembunyinya, yang kuatnya, suara kuat. Maka kerana itulah kalau kita nak munajat, kita munajatlah secara perlahan-perlahan. Allah Ta'ala sudah dengar, tak payah bertepik-tepik kan. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri ini, kita pergi pada ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaga. Tanda para jemaah sekalian, ini dia panggil malaikat hafazah. Malaikat apa tu? Malaikat hafazah, malaikat hak jaga kita. Kita ni nak tahu malaikat ada ke tak ada, betul ke malaikat jaga kita? Senang ya. Kita ambil kuih ke apa yang menah manis, kita letak sebelah kita, pas kita tidur. Dalam bekas kuih manisan ni ada semut, ada cicak, ada lipas, macam-macam. Dalam telinga kita, dalam hidung kita, mulut kita, seekor pun tak masuk. Sebab apa? Sebab apa? Dijaga oleh malaikat. Kalau tak ada penjaga, sombak kita sedar-sedar penuh ngalalak. Engkau tidur tadi tak sempat apa? Tak sempat gosok gigi. Lalak kata busuk molek dia ni, kan. Ada penjaga. Di mana?
min baini yadayhi wa min khalfihi, yang menjaga silih berganti. Malaikat hok jaga pagi turun, hok malam pula naik, hok malam mari pagi naik, dari hadapannya dan dari belakangnya. Tengok nota di bawah, yakni mengawalnya dari segala arah, kiri kanan depan belakang. Yahfazunahu min amrillah, ia mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan sebab perintah-perintah Allah. Tengok nota di bawah, menarik. Tiada seorang sentiasa dijaga dan diawas oleh malaikat-malaikat yang bergilir-gilir siang dan malam. Hak ni bergilir. Malaikat-malaikat itu yang dikatakan malaikat hafazah. Tak bagi atas kita. Hafazah, malaikat penjaga kita, pengawas kita. Menurut keterangan syarak. Mereka itu lain dari malaikat kiraman katibin yang menulis amal yang baik dan yang buruk. Itu lain. Hak ni hafazah ni hak jaga kita. Hak jaga, yang menjaga kita. Hak apa ni, penulis lain. Maka Ibnu Katsir kata, lil abdi malaikatun yata'aqabuna alaih. Bagi seorang hamba itu ada malaikat yang tukar, silih berganti tukar syekh, malam siang. Dia jaga segala perkara yang tak baik nak kena kepada kita, dia jaga belaka. Dan ada juga malaikat yang menjaga kita sebagai penulis amal. Kanan yang baik, kiri yang buruk. Maka di sini kata di para ulama ada malaikat, 4 malaikat jaga kita. 4 malaikat. Depan, belakang, kiri, kanan, penulis amalan baik, penulis amalan buruk. Maka kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala hantar mari malaikat yang jaga kita. Semua orang dia jaga belaka. Hak penulis amalan, semua orang dia tulis. Hak bezanya malaikat rahmat. Hak ni lain. Hak waktu rahmat, waktu ni, hak ni dia pilih orang. Orang yang baik dapat rahmat, orang yang tak baik malaikat tak pergi. Allahu Akbar. Baiklah. Ayat seterusnya, panjang cerita malaikat ni, tuan-tuan tengok dalam kuliah kita lah tentang malaikat. Di bawah tajuk beriman pada malaikat. Satu kuliah, satu kitab khas. Kitab kecil, risalah beriman malaikat, anda dah khatamkan di sini. Ada dalam YouTube kita, alhamdulillah. Kemudian tengok, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tengok nota di bawah. Yakni, mana-mana kaum yang hidup senang lenang dan aman damai disebabkan oleh iman dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, juga oleh akhlak yang mulia yang terpuji, maka Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan mereka yang baik itu daripada aman, tenang, damai, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dari iman dan taat kepada kufur dan maksiat, dari akhlak yang mulia kepada akhlak yang keji. Kerana segala sifat-sifat dan perbuatan jahat dan keji itulah sebab yang membawa kehancuran. Demikianlah sunnatullah atau undang-undang peraturan Allah yang tetap berlaku kepada sekalian makhluk. Jadi ayat ini ingat molek, ayat ini ayat Allah katakan, kalau mu iman, kamu tauhid, kamu jaga akhlak, Tuhan tak akan turun bala. Bila mu lawan, ketika itu bala mari. Ni ada setengah penceramah ni masuk kampung bawa ayat ni. Tuan-tuan nak projek, tukar. Nyo guna ayat ni. Kata ingat molek, tafsir ayat ni jangan duk suka dengan kepala otak kita tafsir mengikut tafsiran para ulama Islam. Duk main tukar-tukar guna ayat ni. Kalau tukar pun tak jadi juga. Berapa ramai orang yang duduk dalam pendalaman, jalan pun tak ada kan. Kita kata begitulah suasana hidup atas dunia. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jadi ayat ni sambungnya tu. Kalau mutukar daripada iman kepada kufur, taat pada maksiat, Allah kata apa?
Maka dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala, bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, tukar taat kepada kufur, taat kepada maksiat, iman kepada kufur, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan itu. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula daripada ayat yang ke-11. Yang penting kita boleh simpulkan, dosa menghilangkan nikmat. Habis kita. Siapa dia nak nikmat molek-molek, jangan buat dosa dan maksiat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.